Selamat pagi, Dr. Zanaria. Kita dari kumpulan 11 and this is our video presentation. Kita punya topik adalah marilah isu belajar secara atas talian. So, ni topik kita, mari belajar secara atas talian. Next slide. So, ini adalah ahli kumpulan kita. So, saya Chen Jiajian, Pak Chi Hao, Chang Hao Yong, Ko Chi Wei, Pang Jawang, Brian, Kuali Chuan, Lee Ming Hoi, Lai Jun Hong, Prispi, anak perempuan Segaran, Taufik Ashraf bin Zulkifli. Ini adalah grup kumpulan kita. So, inilah adalah isi kandungan yang hari ini kita akan presentkan. Yang first adalah pengenalan, pernyataan masalah, cadangan idea inovasi sosial, perbincangan dan penutup. Okay, next, Pak Chia akan present tentang topik pengenalan. Okay, so nama saya Pak Chi Hao. Nama saya Pak Chi Hao. Saya akan terangkan pengenalan. Belajar secara atas talian adalah satu siri pengalaman pengajaran menggunakan rangkaian digital untuk berinteraksi, mengkaji, dan membincangkan. Kelas dalam talian tidak memerlukan pertemuan tatap muka di lokasi fizikal. Kelas yang sama seperti kelas web-centric juga dipanggil pembelajaran hybrid atau dicampur adalah serupa dengan kelas dalam talian, tetapi memerlukan kelas-kelas berjadual teratur atau pertemuan tatap muka. Pada zaman kini, pandemik COVID-19 telah banyak mengubah landscape kehidupan manusia. Dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan Malaysia secara berterusan, setiap individu yang tidak mempunyai peranan khusus dalam perkhidmatan utama perlu berada di rumah masing-masing supaya dapat mengurangkan pergerakan dan kurangkan persentuhan kontak. Selain itu, objektif program pertama ialah menolong golongan yang tidak mempunyai keupayaan untuk belajar secara atas talian. Kedua ialah meningkatkan kehadiran belajar dan akhirnya ialah membolehkan peningkatan keupayaan pembelajaran. Seterusnya ialah penyataan masalah. Selamat pagi, nama saya Pang Jawang. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan tajuk penyataan masalah. Pertama sekali, faktor yang akan mempengaruhi belajar secara atas talian di kalangan pelajar sukar dicapai. Maksudnya, poin yang pertama adalah pengurusan masa dan teknologi. Bagi pelajar yang terdedah kepada penangguhan pembelajaran dalam talian boleh menjadi sukar untuk diatur dan motivasi boleh menjadi satu cabaran. Menurut Pusat Statistik Pendidikan Kebangsaan NCES, 14% kanak-kanak berumur 3 hingga 18 tahun tidak mempunyai sambungan internet di rumah, yang bersamaan dengan kira-kira 9 juta pelajar. Faktor yang mempengaruhi belajar secara atas talian di kalangan pelajar sukar dicapai yang poin yang kedua adalah pembelajaran dalam talian semakin hilang minat. Jika ramai kanak-kanak tidak berhubung dengan guru, organisasi dan sukan belajar lain di kampus atau belajar lain di kampus, mereka mungkin merasa terasing. Menurut penyelidikan oleh Indiana University of Pennsylvania, pengasingan sosial adalah sebab yang paling biasa untuk pelajar berhenti sekolah. So, saya akan lepas perbincangan ini ke pelajar yang seterusnya. Silakan. Okay, salam sejahtera. Nama saya adalah Taqib Ashraf bin Zulkifli dan saya akan menceritakan slide seterusnya, iaitu peralihan daripada kelas fizikal kepada kelas maya bukanlah mudah. Apabila kanak-kanak menangani masalah penyelesaian mereka sendiri, guru juga menangani masalah mereka sendiri juga.
seperti dengan aplikasi seperti Webex dan menggunakan MS Teams dan sebagainya. Ramai pelajar dalam kategori B40 tidak mempunyai peralatan atau akses internet yang diperlukan untuk menyertai pembelajaran dalam talian. Okey. Hai semua, nama saya Probasri Segren. Okey, sekarang saya akan membentang poin yang akhir, iaitu kesukaran menghubungi dengan pelajar. Seorang gadis yang sekurang-kurangnya cuba mengikuti kursus dalam talian tetapi tidak dapat menjawab apabila dia bagi soalan dan mempersoalkan mereka. Ramai pelajar dalam kategori B40 tidak mempunyai peralatan atau akses internet yang diperlukan untuk menyertai pembelajaran dalam talian. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Lai Jun Hong dan saya akan membentangkan berkenaan dengan cadangan idea dan inovasi sosial. Pihak-pihak yang melibatkan dalam program ini terbagi kepada dua, iaitu pelajar dan juga pensyarah. Pelajar juga dikenalikan sebagai peserta. Mereka memainkan peranan yang penting untuk menjayakan kerjasama antara pihak penganjur dan belajar. Peserta juga perlu melibatkan diri bagi setiap aktiviti yang akan dijalankan. Yang kedua iaitu pensyarah. Pensyarah perlu bekerjasama dengan peserta untuk menjayakan program ini. Kesesuaian aktiviti perlu ditelitikan oleh para pensyarah mengikut peringkat pendidikan belajar. Selain itu, pensyarah juga perlulah merangsang secara visual dan fleksibel serta interaktif supaya dapat menarik minat pelajar untuk menyertai program ini. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Wimi Hui. Saya akan meneruskan pembentangan ini. Poin yang pertama, menyusun masa mereka dengan baik serta sistematik. Sebagai contoh, pelajar boleh membuat satu jadual supaya mereka tidak akan melupakan masa kelas. Selain itu, pelajar juga boleh mencatatkan kerja-kerja sekolah dan projek yang dibahagikan oleh pensyarah di atas buku nota atau membuat satu senarai di dalam notepad menggunakan komputer. Sekiranya pelajar dapat menguruskan masa mereka dengan betul, pelajar akan mempunyai masa yang mencukupi untuk melakukan perkara-perkara yang berlainan dalam masa yang tertentu. Poin yang kedua, mengemaskan bilik mereka pada masa lapang. Hal ini demikian kerana pelajar dapat memberi fokus masa pensyarah sedang menjalankan aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Persekitaran yang bersih dan teratur juga dapat mengurangkan stres yang dihadapi oleh para pelajar dalam kuliah atas talian. Apabila pelajar berasa penat selepas kelas, pelajar boleh baring di atas katil dan berehat ataupun tidur sekejap supaya dapat merehatkan mata yang telah lama berada di atas skrin komputer. Next slide. Poin yang ketiga, sentiasa mempunyai masa tidur yang mencukupi. Kebanyakan pelajar pada masa kini tidak mempunyai masa tidur yang mencukupi akibat projek dan assignment terlampau banyak dan mengambil masa yang lama untuk disiapkan. Pelajar seharusnya mempunyai masa tidur yang mencukupi, iaitu 8 jam untuk sehari agar dapat mencapai produktiviti yang maksimum apabila berada di kuliah atas talian. Poin yang keempat, pelajar wajarlah mengamalkan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat adalah penting kepada para pelajar kerana amalan ini bukan sahaja dapat mengurangkan masalah stres dengan elektif tetapi juga boleh mengisi masa lapang pelajar dengan perkara yang bermanfaat. Sebagai contohnya, pelajar boleh berjoging pada waktu pagi sebelum kuliah atas talian bermula. Pembentangan poin yang terakhir,
cadangan idea dan inovasi sosial, saya akan pas kepada rakan saya seterusnya. Terima kasih. Selamat sejahtera, saya Brian Kwah. Cadangan idea dan inovasi sosial akhir ialah mengkongsikan masalah kepada ahli keluarga dan kawan-kawan. Hal ini dikata demikian kerana pada pandemik ini banyak pelajar yang melibatkan diri dalam kuliah atas talian. Mereka akan menghadapi banyak masalah dan memerlukan bantuan. Kelas atas talian akan membawakan stres kepada mereka. Oleh itu, ahli keluarga dan kawan-kawan memainkan peranan penting. Pelajar boleh mengkongsikan masalah kepada ahli keluarga untuk mencari cara menyelesaikan masalah. Akhirnya, pelajar juga digalakkan supaya sentiasa menyertai pertemuan secara atas talian yang dianjurkan oleh rakan-rakan sekelas. Sekian dari saya akan pas kepada kawan saya untuk menentangkan perbincangan. Salam sejahtera. Nama saya Goh Chi Wei. Saya akan membincangkan tentang topik perbincangan. Okay. Kuliah secara atas talian dapat mencipta kemahiran baru, iaitu pengajaran dalam talian mengurangkan masa berulang-alik. Itu membolehkan pelajar mengekalkan kursus universiti biasa sambil mengembangkan minat lain dan kemahiran baru. Bahan pengajaran untuk pembelajaran dalam talian biasanya merangsang secara visual dan fleksibel secara interaktif yang boleh membantu pelajar lebih fokus pada maklumat pembelajaran mereka. Selain itu, kuliah secara atas talian juga boleh membawa faedah penilaian dan pelaras pantas. Berbeza daripada bilik darjah tradisional, menggunakan kelas dalam talian yang disokong teknologi. Guru boleh mengemukakan 2 atau 3 kuis dalam kelas setiap 10 minit atau mengikut setiap konsep untuk menilai status pelajar. Last akan pas kepada member saya untuk menerangkan kesimpulan. Terima kasih. Nama saya Chang Ho Yeong. Saya akan present kesimpulan untuk topik ini. Sebagai kesimpulannya, kuliah secara atas talian adalah cara yang terbaik sementara pandemik COVID-19 plus bagi semua pelajar sama ada dalam sekolah atau universiti. Semasa pandemik COVID-19, semua sekolah dan universiti terpaksa tutup dan kita dapat secara biasa. Melalui kuliah secara atas talian, kita dapat belajar dengan cikgu atau pensyarah kita dengan menggunakan alat-alat yang perlu seperti komputer riba, telefon bimbit dan lain-lain. Kuliah secara atas talian juga boleh dapat membantu kita melanjutkan pelajaran kita supaya kita tidak perlu menunggu sampai pandemik COVID-19 habis dan semua pusat pelajar buka semula. Akhirnya, kuliah secara atas talian juga boleh membantu kita melatih disiplin kita kerana kita perlu disiplin supaya kuliah secara atas talian boleh menjalankan dengan baik. Kalau kita ambil kedatangan kuliah sahaja dan tidak fokus dengan pembelajaran, itu akan menjadi kuliah secara atas talian itu tidak berguna. Oleh itu, kita perlu disiplin semasa menjalankan kuliah secara atas talian dengan pensyarah kita. Itu adalah pembentangan grup kita. Sekian, terima kasih.